Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah rahmat kurnia yang telah diberi kepada kita. Khasnya kita berada di bulan yang mulia, hari baik, bulan mulia, bulan Ramadan, dan kita telah berada di akhir Ramadan. Pada hari ini kita berada pada 27 hari dah kita berpuasa. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi Ramadan akan berakhir, dan kita harap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menerima ibadat yang telah kita lakukan dengan sesungguh-sungguhnya, walaupun mungkin ada kelemahan, kesilapan, kekurangan yang berada kepada kita sebagai seorang hamba. Walaupun berbagai kekurangan, kelemahan, kecuaian, ketaksiran, namun kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal yang baik dan mengampun segala yang salah, dan menampal segala yang kurang, dan menyempurna segala yang tidak sempurna. Itulah harapan kita selama-lamanya apabila kita berada di dunia ini, sampailah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, minta tulis nama ni hok mengaji tafsir, hok baru sahih dengan tak ayah dah. Hok ngaji dah tulis nama, sebab kita nak panggil nama hok hadir saja. Tuan-tuan, alhamdulillah kita juga secara khususnya dapat mengadakan satu daurah Al-Quranul Karim yang telah tuan-tuan ikuti selama 40 hari. Dan ini merupakan salah satu program yang diadakan di masjid ini untuk tahun ini. Dan inilah program yang terbaik yang setakat ini, dan kita harap program seperti ini akan dapat kita teruskan, dan kita harap akan tamat dan khatam sebuah Quran nanti. Walau bagaimanapun dia perlu masa yang agak lama. Memang ngaji ni dia ambil masa. Hak ngaji semetar tu cara semetar, hak lama cara lama. Dan kita apabila kita berusaha walaupun lama, dan dia mungkin tidak seterus, mungkin tahun depan pula, tahun depan sekali lagi baru tamat. Tapi apabila kita bersabar, kita berazam untuk belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu taufik hidayah kepada kita, dan membuka hati kita untuk menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan-bimbingan yang akan diberikan oleh ustaz kita nanti. Tuan-tuan sekalian, tidak ada satu ilmu yang paling baik selain daripada Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Quran. Tuan-tuan, kita jangan jadi orang ketiga. Orang belajar pun tak, orang mengajar pun tak. Khairukum man ta'allama al-Quran. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajar. Jadi dua golongan ni orang terbaik. Tanpa menafikan ada lagi hal-hal lain. Dalam bab ni tak ada orang paling baik selain daripada orang belajar dan orang mengajar. Jadi kalau kita nak masuk di kalangan orang terbaik, maka jadilah salah seorang daripada dua golongan, atau jadi kedua-dua sekali, lagi baik. Dia juga mengajar, dia juga belajar, ataupun dia belajar, dia juga bela-bela mengajar. Terbaik. Kalau kita hidup atas dunia ni, tak ada orang tak jadi baik dan terbaik, dan tak ada orang yang nak jadi buruk dan terburuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya letak orang yang terbaik ialah orang belajar dan mengajar Quran. Sebab tuan-tuan, Quran ni bukan manusia kecek. Kalau kita baca buku setara mana,
setinggi mana, setebal mana, sebanyak mana. Kalau kita baca buku, hak orang tulis. Orang tulis manusia yang ada kelemahan. Walaupun mereka ni berpakat-pakat tulis buku, tapi tetap sebuah buku itu tidak akan sempurna, dan tidak akan lengkap, dan tidak akan komplit. Ada saja kelemahan. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia semok buku dia berpuluh-puluh kali, Ar-Risalah, berpuluh-puluh kali. Setiap dia semok ada saja pembetulan. Sehingga dia kata, aballahu illa an yutimma kitabahu. Allah tak say kitab orang lain sempurna kecuali Quran. Kerana tu Quran ni diturun dalam jangka lebih kurang 23 tahun, dia tidak bercanggah antara satu ayat dengan yang lain. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran ni mari daripada manusia, sudah pasti kamu akan tengok ada saling pertentangan antara ayat dengan ayat lain. Namun di sepanjang sejarah yang lama, kemungkinan 23 tahun ni, kalau kita hidup ada lupa, ada barang lupa, ada barang tak ingat. Tapi Quran ada, sebab dia mari daripada Al-Alimul Khabir. Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui dan maha tahu segala-gala. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, tuan-tuan kita semua, khasnya tuan-tuan yang mengikuti daurah ini, telah meletakkan satu asas yang betul dan tepat di dalam kita, dalam hidup kita. Kerana tidak ada yang paling mulia kepada seseorang selain daripada dia faham hak Allah kata. Tak ada. Dan dia faham hak Nabi raya. Tak ada orang dah lebih baik. Walaupun masyarakat tidak melihat begitu, tapi kita sama-sama kita lihat ini adalah yang Allah Subhanahu wa taala letak kepada kedudukan Al-Quran. Kerana Al-Quran ni semua kita tahu, tuan-tuan pun dah belajar, ialah hak Allah raya, hak Allah kecek. Hak Allah raya, hak Allah kecek. Kita paling bahagia apabila kita tahu hak Allah raya, hak Allah kecek. Hak Allah cerita, hak Allah khabar, benda yang telah sedang dan akan berlaku, dan apa kesudahannya nanti. Dialah Al-Alimul Khabir. Dialah tahu segala-gala, kerana dia je buat. Dia je buat, dia je raya. Dia je buat, dia je kata. Dia je buat, dia je ajar. Dia je buat, dia buat keputusan. Al-Alimul Khabir. Inilah tuan-tuan yang kita perlu rasa. Kita perlu rasa bahagia dan rasa bertuah. Biar kita ngaji Quran, belajar Quran ni, biar kita rasa bertuah. Kerana taufik Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang dalam hidup dia tak rasa apa satu dengan Quran. Dia tak berasa nak ngaji pun Quran. Ada orang berasa tak ngaji Quran. Tak ada apa-apa. Ada orang nak ngaji tapi tak ada peluang. Ada ramai. Ada peluang tapi tidak ada kesempatan. Sebagai contoh, sebelum ada daurah sini, ada orang nak mengaji. Peluang ada tapi tak boleh mari. Tengok. Benar ni semuanya adalah bergantung dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala apabila dia nak seseorang hamba dia jadi orang molek, dia beri taufik, dia beri peluang, dia beri kelampangan, dia beri kekuatan. Boleh. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu duduk depan tangga kita je, duduk depan kita je, tapi apabila tak ada taufik, tak ngaji. Kerana tu kita kena lihat apabila Allah Subhanahu wa taala beri ilham kita, beri taufik kita, ni satu anugerah yang sangat besar, ya, lebih besar daripada segala-galanya, khasnya dalam belajar Quran dan memahami Quran. Sebagai contoh tuan-tuan, orang kebaikan duduk depan dia. Ya, kebaikan duduk depan dia, tapi Allah tak beri peluang ke dia, tak beri taufik dia. Dia boleh kelik, dia boleh tinggal, dia boleh tak mari, dia boleh tak ngaji. Kenapa? Kita kena tengok dari sudut taufik Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu biar kita rasa bertuah, atau kita rasa bangga dengan
Allah beri. Kita rasa mulia, Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita di antara ramai-ramai ni, kita antara Allah pilih untuk mendalami, memahami apa hak dia rayak, apa hak dia kata, apa hak dia nak, apa hak dia tak say, apa hak dia suruh, apa hak dia larang dalam hidup kita. Kerana tu tuan-tuan, kalau kita belajar Quran daripada awal sampai akhir, situ terhimpun segala ilmu dan maklumat. Sebelum ilmu dan maklumat, dia adalah kitab hidayah. Hidayah kepada setiap orang, lagu mana dia nak letak hidup dia dalam dunia ni. Boleh jadi dia orang tidak buat peraturan apa-apa lah atas dunia, tapi dengan dia berpandu pada Al-Quran, dia boleh hidup. Tapi kita tengok ayat yang dibacakan tadi oleh ustaz kita, hukumnya terhadap orang curi, orang merokok. Hukumnya ni diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya masyarakat ni aman. Bukan sangat nak kerak tangan orang, nak bunuh orang, nak kerak kaki besi lah. Itu bukan tu. Bukan nak kerak sangat, tapi nak beritahu ni hukumnya. Kalau sekiranya orang buat perkara ni dia. Apabila orang teringat tangan tak ada, kaki tak ada, susah nak buat kerja. Ataupun dia bunuh orang, akan dibunuh. Dia tak say, dia dibunuh. Maka dia akan fikir banyak kali nak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Kerana itu berbeza tuan-tuan antara syariat Allah dengan syariat atau undang-undang yang telah dibuat oleh manusia. Undang-undang yang dibuat oleh Allah boleh mencegah, nakalan min Allah, pencegahan dari Allah. Tidak serupa dengan syariat atau perundangan yang telah dibuat oleh manusia. Manusia semakin buat undang-undang, semakin banyak jenayah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala lepas tangan tak cara. Dia mau pandai lagi lah, pisah pergi lah, eja pergi lah, kayuh pergi lah. Sebab apa? Sebab dia mau tak sikut hak aku. Hak orang tak sikut hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya kita tengok lah ni, jenayah banyak jenayah. Hak bunuh orang dengan menggunakan pistol dalam seminggu baru ni tiap-tiap hari ada. Tiap-tiap hari. Hukumnya ada. Dihukum bedah pun ada. Tapi apa orang tak gerung? Kita sebagai manusia lupa bahawa apabila kita buat undang-undang ni, kita rasa boleh mengatasi masalah. Sebenarnya lebih banyak membawa masalah. Sebab Allah tidak tolong. Pencegahan daripada Allah tak ada. Sebaliknya, kalau sekiranya syariat Allah dilaksanakan, kita melaksanakan syariat Allah ni bukan sekadar melaksanakan syariat Allah, kita melaksanakan dalam kerangka ubudiah kepada Allah, dalam kerangka kita mengabdikan diri kepada Allah. Buat undang-undang, melaksanakan syariat Allah, maka dalam konteks kita melaksanakan syariat Allah itu ubudiah kepada Allah. Apabila kita berubudiah kepada Allah, maka situ mari rahmat, kasih sayang, pencegahan daripada Allah. Kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala waktu turun syariat, kena jaga manusia dengan syariat dia. Tak boleh nak jaga, dia tak boleh tak jadi kalau nak jaga manusia dengan undang-undang manusia. Sebab supaya kita tengok mudah ya, misal kalau kami binatang, Allah Subhanahu Wa Taala tak beri binatang jaga binatang. Kami tak boleh jaga kami. Kami berkawan. Mungkin dia ada ketua, tapi kami tak boleh nak urus kami. Kena manusia jadi gembala kami. Kena orang yang lebih cerdik. Kena makhluk yang lebih cerdik daripada makhluk yang lebih bodoh. Jadi manusia paling cerdik antara makhluk-makhluk Allah. Maka Allah tak beri manusia nak buat sistem, nak buat peraturan. Allah kena buat turun peraturan baru sesuai hak al-alimul khabir, yang maha mengetahui dan maha tahu segala-gala dengan detail dan cah tindah dia tahu detail semua sekali. Hak ni baru boleh. Kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala telah buat turun syariat dia. Jadi Quran ni selain daripada kitab hidayah, dia adalah kitab membimbing manusia dalam peraturannya, dalam ilmunya, dalam berbagai-bagai cabang ilmu. Tapi asalnya ialah
hudal lil muttaqin, memberi hidayah kepada orang yang bertakwa. Kalau tu tuan-tuan, kalau kita baca Quran, dalam bidang apa pun dia ada asal usul ilmu. Semua ilmu yang diterokai oleh manusia lelah ni telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran secara asas, dan diterangkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu para ahli sains apabila dia mengkaji kemajuan ilmu sains dia akan akhirnya dia akan jumpa penemuan-penemuan itu serupa dengan Quran kata, serupa dengan Allah Subhanahu wa taala kata. Sebab alam ni adalah Allah cipta, dan Quran ni ialah hak Allah kata. Hak Allah cipta dengan hak Allah kata, dia sejalan, dia selari, tidak akan berlaku percanggahan. Jadi hak Allah, alam ni hak Allah buat. Allah rayak lagu ni. Kemudian dia buat lagu ni. Kemudian dia kata lagu ni. Apabila pelaga